Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita melazimi kehidupan kita sehari-harian dengan kita memulakan sesuatu yang sangat baik, iaitulah kita solat subuh secara berjemaah, dan selepas itu kita membiasakan mendengar pedoman-pedoman daripada Nabi SAW untuk kita meneruskan kehidupan kita. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima dan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulih al-kama warad. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekira-kira kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dan sebagainya lah. Jadi itu amalan yang itu adalah sunnah Nabi yang perlu untuk kita pegang, iaitu mendengar pedoman daripada Al-Quran dan bimbingan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita akan baca ini statusnya adalah hadis dhaif, namun boleh untuk kita gunakan dia sebagai amalan untuk fadailul a'mal. Seorang sahabat Nabi bernama Imran bin Husain berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda bertanya, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Apa pandangan kamu, apa yang kamu katakan mengenai pertama zina, kedua syurbil khamri, minum arak, yang ketiga as-sariqah. Sariqah apa? Mencuri. Kemudian dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini biasa kita jumpa dalam hadis-hadis menunjukkan betapa para sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in ini sangat beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, zina, minum arak dan juga mencuri itu hunna al-fawahish. Ketiga-tiga perkara ini, hunna apa hunna? Hunna ini dhamir kan? Mu'annas, jamak mu'annas, dia merujuk kepada tiga benda tadi itulah. Zina, syurbil khamri dan sariqah. Hunna al-fawahish. Semua tiga-tiga perkara itu adalah kekejian. Wa fihinnal uqubah, dan dia ada hukuman. Ini. Jadi hukuman ni kalau ia tertera di dalam Al-Quran kan, hukuman kesalahan itu ada beberapa kategori. Satu, kesalahan yang ada dalam bentuk hukuman-hukuman yang ditetapkan, yang dihadkan, ada dia punya ukuran dia. Contohnya zina, apa hukuman dia? Zina ini kalau dia masih bujang, hendaklah diserotan 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau dia belum kahwin. Tapi kalau dia dah kahwin, hendaklah ia direjam sampai mati. Itu hukuman Allah SWT, hukuman dalam Islam. Walaupun hari ini orang pertikai, golongan liberal pertikai, mempertikaikan hukuman ini, tapi kita kena ingat ini adalah hudud, ini adalah hukuman-hukuman yang dihadkan atau diletakkan ukurannya oleh Allah Ta'ala. Wa syurbil khamri, syurbil khamri ni minum arak. Ada tak hukuman dia? Ada di kalangan sahabat menyebatnya 80 kali rotan, dan ada yang 40 kali rotan. Itu panjang perbahasannya, tetapi ada dia punya hukuman. Dan kita dah sebut dalam perbincangan kita sebelum ini, proses normalisasi, menormalkan arak ini berlaku, di mana
arak itu kadang-kadang diiktiraf sebagai ya minuman-minuman rasmi, dan cuba masuk untuk menjadi pengiklan program-program yang besar dengan negara barat. Alhamdulillah di Malaysia tidak ada iklan-iklan yang ditaja oleh arak. Dulu masa Abi kecil-kecil ada masuk TV macam jenama Gunistot dan sebagainya masuk TV. Tapi alhamdulillah dah tak ada dah sekarang. Hatta sehingga sekarang ini iklan-iklan rokok pun tidak dibenarkan untuk menaja program-program yang besar. Maknanya itu adalah salah satu sudut baiknya negara kita terkesan dengan aura Islami ataupun ajaran Islam. Walaupun tidak menyeluruh tapi ada kesannya. Wasariqah ni apa? Potong tangan, mencuri. Jadi hukuman dalam Islam untuk orang yang mencuri ialah potong tangan. Bukan senang-senang, maksudnya dia ada syarat-syarat dia lah. Berapa nilai yang dicuri, barang yang dicuri itu dia letak kat mana. Jadi itu hukuman-hukuman di dunia. Kalau seorang tu dihukum di dunia, di akhirat lepas tak? Lepas tak? Kalau di dunia dihukum tapi di akhirat lepas tak? Tak lepas. Tak. Bergantung kepada orang yang dihukum tu. Kalau orang yang dihukum tu mengiringinya dengan taubat, menyesal, maka insya-Allah di akhirat Allah tak akan hukum dia. Tetapi kalau dia di dunia ni dia tak bertaubat, maka di dunia ada kena dan juga di akhirat. Kemudian Nabi beritahu, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Hendak tak kalau aku beritahu kepada kamu dosa-dosa besar itu ada yang lebih besar. Ini ulama kata dosa-dosa besar itu dia ada tingkat-tingkat dia. Ada yang paling besar dan sampailah ke bawah sekali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tawarkan kepada para sahabat, hendak tak kalau aku tunjukkan kepada kamu, beritahu kamu dosa yang paling besar di kalangan yang besar-besar. Ada beberapa dosa. Pertama, asyirku billahi azza wa jalla. Ini hadis yang kita dah lalui hampir sama pada pertemuan yang lepas. Pertama, syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita baca dalam surat kan, ada satu doa. Ingat tak doa dia? Ini tak baca ni surah ni. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa yang kita kena baca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Dan syirik ini pula ada ulama dia bahagikan, dipanggil syirik khafi dengan syirik jali. Syirik khafi apa dia? Bila buat sesuatu perkara tidak 100% pada Allah Ta'ala. Dia ada unsur-unsur takaburnya, nak orang puji. Menjadi syirik khafi. Syirik jali, syirik yang terang dan jelas dan nyata, seperti sembah berhala, mendatangkan tandingan-tandingan setara dengan Allah Ta'ala dari sudut undang-undangnya ke, dari sudut apa. Itu yang pertama. Yang kedua, uququl walidaini, menderhakai kedua ibu bapa. Kita ulang-ulang selalu ni supaya kita tidak menjadi penerhaka kepada kedua ibu bapa. Wa kana muttaqian, ketika Nabi SAW baca mengungkapkan hadis-hadis ni, baginda dalam keadaan menyandah. Fahtafaza, menyandar, tiba-tiba Nabi duduk tegak. Bila duduk tegak, Nabi mengungkapkan satu lagi. Nabi kata wazuru. Wazuru ini ialah berkata bohong, sumpah palsu, berbohong. Rupanya berbohong ni bukan benda kecil sebenarnya. Dia termasuk dalam akbarul kabair. Ikutlah dia punya kedudukan dekat masyarakat. Kalau lagi besar orang tu, pangkat besar, menteri ke apa ke sebagainya, berbohong lagi besar lah. Jadi kita kena berhati-hati supaya tidak mendatangi semua dosa-dosa besar ini, kerana dia akan datang mendatangkan masalah kepada kita. Jadi dalam perintah PKP ni, kita cuba disiplinkan diri untuk tiap-tiap pagi kita dengar.
Malam tadi Abi dengar pembohongan, ha? alasan-alasan pembohong banyak itu yang berlaku pembohongan, alasan nak keluar kan. Jadi banyak juga berlaku pembohongan. Ya, zaman PKP ni kan. Jadi keluarlah bila perlu. Tapi bila kena roadblock, kadang-kadang tak mustahil juga ada yang berbohong. Berbohong itu tak boleh. Itu salah satu daripada ciri-ciri munafik. Bercakap dengan polis dengan perbohongan tertentu. Ini ingat ni, kena ingat ni. Jadi ulang tadi, kita dalam perintah PKP ni kita cubalah melazimi dengar hadis-hadis Nabi SAW. Malam tadi Abi dengar kuliah Kiai Haji Abdullah Gimnastia Gim. Ungkapannya sangat menarik. Dia kata kita ni duduk dalam rumah macam kupu-kupu kepompong tu. Kepompong tu, tahu tak kepompong? Kita belajar sains kan. Kepompong tu dalam tu dia ada anak, dia ada ulat. Tapi nanti bila sampai cukup waktunya, kepompong tu pecah, dia akan melahirkan rama-rama yang cantik. Insya-Allah. Jadi kita cubalah PKP ni dalam sebulan ni, kalau diteruskan lagi wallahu alam, kita pun tak tahu. Nanti dah kita bebas daripada PKP ini, kita menjadi rama-rama yang cantik. Dan alhamdulillah insya-Allah akan hadir ke masjid-masjid kita nanti lepas PKP ini calon-calon imam. Dah tak susahlah cari imam sebab orang-orang lelaki di seluruh Malaysia ini membiasakan dirinya menjadi imam di rumah masing-masing. Wallahu alam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.